Jadi sebab itu dalam hal ini untuk menyesuaikan. Yang Berhormat, saya bangun nak menyokong. Okey, bangun Hari itu menyokong. Yang Berhormat bangun berbahas, saya tidak ada di sini. Jadi hari ini saya tertarik dengan perbahasan. Sebagai seorang pengamal undang-undang, saya ingin menjemput Yang Berhormat memberi pandangan. Dalam keadaan yang melanda negara kita, seperti kita lihat alih-alih politik yang melompat dari satu parti ke parti yang lain dan sebagainya. Setujukah Yang Berhormat bahawa kita sepatutnya menyokong undang-undang ini untuk meletakkan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong? Kerana isu keselamatan negara, kedaulatan negara adalah sesuatu yang boleh kita letak dan percaya sepenuhnya kepada Yang di-Pertuan Agong. Kita lihat musibah yang melanda negara kita, di mana ahli-ahli politik mengkhianati perjuangan, lompat dari sana, lompat dari sini. Ini adalah satu isu yang patut kita beri perhatian dengan serius. Sebab itu saya setuju dengan Yang Berhormat bahawa kuasa ini sepatutnya diletakkan kepada Yang di-Pertuan Agong yang boleh rakyat percaya sepenuhnya. Apakah pandangan Yang Berhormat atas perkara ini? Terima kasih. Selutong, sila Padang Rengas. Ini mengambil hak rakyat, ya. Rakyat telah pun menentu dalam pilihan raya siapa yang menjadi ahli parlimen kawasan-kawasan tertentu. Untuk memberikan kuasa ini kepada Agong, itu sudah mencerobohi hak rakyat. Jadi kita bercakap tentang perkongsian, ya, perkongsian. Biarlah wakil rakyat, Perdana Menteri ini dipilih oleh rakyat. Dan apabila rakyat menentukan siapa Perdana Menteri, maka pada ketika itu berkongsilah kuasa dengan Yang di-Pertuan Agong. Tapi saya setuju dengan Yang Berhormat daripada mana ni? Jelutong. Ya. Dalam soal anti-hopping saya tidak ada kompromi. Kita boleh melihat kepada akta yang lain untuk menghentikan lompatan parti yang mungkin juga kalau tidak dikawal dengan betul, dia mungkin juga mendatangkan satu suasana yang mungkin kegelisahan di kalangan rakyat. Ini perlu dihentikan. Tapi saya bersetuju anti lompat ini ataupun lompatan parti ini mesti dihentikan, tapi itu dalam akta yang lain. Ya, Tuan Ketua. Yang Berhormat. Ya. Kok senang. Terima kasih Datuk Betul. Terima kasih rakan saya daripada Padang Rengai. Saya cukup gembira melihat perbahasan daripada Yang Berhormat yang menyokong pindaan ini, tidak seperti pada tahun pembentangan rang undang-undang ini yang dibuat. Pada waktu itu kami membantah. Kami membantah kerana memberikan kuasa itu, memusatkan kuasa itu kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, sehingga kita berbahas sehingga larut malam ataupun di awal pagi, kalau tak silap saya Arau yang membentang. Jadi Yang Berhormat semua di pada sana, khususnya daripada BN, menyokong bil tersebut. Tiba-tiba hari ini Yang Berhormat menyatakan bahawa apa yang kami bantah dahulu itu betul. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana walaupun terlambat, terima kasih dan mengakui bahawa apa yang dibuat oleh kerajaan tempoh hari itu satu kesilapan. Jadi terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat rindu kepada Arau ke? Sila Padang Rengas teruskan. Ini perkara yang serius yang kita bincang, dan saya harap pokok sena tak usahlah duk ambil kesempatan politik dalam kita nak memperbetulkan. Ya. Kita kena ingat pada ketika itu tidak pernah berlaku dalam negara kita. Ia merupakan satu kejutan pada ketika itu di mana penceroboh daripada kumpulan tentera haram Sultan Suluk buat kali pertamanya dalam sejarah negara kita mencerobohi negara kita. Tidak pernah lagi sebelum ini, ya, pencerobohan dilakukan di sebelah Sabah. Maka sudah tentu pada ketika itu dalam keadaan yang sedemikian, kerajaan terpaksa mengambil satu keputusan yang cepat untuk memastikan supaya tindakan boleh diambil, ya, boleh diambil dengan serta-merta. Maka oleh kerana itulah pada ketika itu sudah tentu kerajaan merasakan kita perlu mengisytiharkan kawasan ini sebagai kawasan yang darurat supaya kita dapat menghentikan pencerobohan yang telah berlaku di negara kita ini dengan secepat mungkin. Itu pun Yang Berhormat Yang di-Pertua
ramai juga tentera kita terkorban. Ya, sebab itulah pada ketika itu kita perlu mengambil tindakan yang cepat. Ya, jadi bukan kerana kita nak mengambil alih kuasa sesiapa, bukan kerana kita tidak mau berkongsi kuasa, tetapi kita perlu mengambil tindakan segera. Dan yang penting pada ketika itu ialah asalkan akta yang kita buat itu tidak bercanggah dengan perlembagaan, asalkan tidak bercanggah, dia dibolehkan, ya, dia emergency, dibolehkan. Dan kita setiap rang undang-undang yang kita lakukan, sudah tentu kita mesti memberikan kepada Aegis Chambers, ya, untuk mereka melihat. Aegis Chambers ini terdiri daripada peguam-peguam kita yang duduk di dalam Aegis Chambers ini, yang memerhati dan melihat kerja dia ialah setiap kali kalau ada rang undang-undang, maka dia mesti diberikan kepada Aegis Chambers SOP-nya. Yang pertama sekali, jangan bercanggah dengan perlembagaan kita. Dan dia tidak bercanggah. Maka oleh kerana itulah kita boleh lakukan, kerana tindakan serta-merta perlu diambil. Perlu diambil untuk kita memastikan supaya pencerobohan ini dapat dihentikan serta-merta. Yang Hormat, Kang Ngah, Ya. Sekejap. Saya ada 50 minit, 2 minit tinggal. Ada 2 minit saja lagi. Jadi saya menyokong, ya, dan saya juga menyokong berkenaan dengan Perdana Menteri melantik mana-mana ahli anggota jadi pengurusi, sebab sekarang ni pun kita tak ada timbalan Perdana Menteri. Jadi kalau kita tak ada timbalan Perdana Menteri, macam mana kita nak lantik seorang pengurusi di dalam ketiadaan Perdana Menteri untuk mengerusikan mesyuarat. Jadi jangan kita nanti buat sesuatu yang melanggar akta. Jadi saya amat memahami, iaitu bahawa timbalan Perdana Menteri tidak lagi menjadi timbalan pengurusi, kerana pada waktu ini kita tiada timbalan Perdana Menteri. Tuan Yang Betul, yang paling penting sekali kita pindah ini ialah kita nak melindungi Yang di-Pertuan Agong. Saya bimbang satu saja, iaitu kita merupakan anggota kepada bangsa-bangsa bersatu. Sekarang ini apa juga tindakan yang diambil oleh kita sentiasa diperhatikan oleh bangsa-bangsa bersatu dan juga suara-suara netizen di seluruh dunia. Jadi dengan kita mengatakan itu bahawa Agong boleh mengisytihar di atas nasihat majlis sekarang, lagi bagus, sebab ini pengisytiharan ini bahaya. Kerana macam berlaku pencerobohan di negeri Sabah dahulu. Raja Suluk ini, tentera haram Sultan Suluk ini, dia mempunyai juga penyokong-penyokong daripada masyarakat Suluk di negeri Sabah. Ya? Kalau sekiranya tentera kita mengambil tindakan, ya, tindakan terhadap termasuklah membunuh orang-orang Suluk di negeri Sabah, maka kita boleh dihadapkan kepada ICC. Jadi kalau kita mengisytihar dan kita kata Agong boleh mengisytihar, Agong nanti akan dibawa ke ICC, dihadapkan di ICC kerana mungkin akan dikatakan melakukan ethnic cleansing terhadap masyarakat Suluk di Sabah. Tetapi apabila kita buat iaitu bahawa Agong di atas nasihat majlis, ini yang terbaik. Kerana kita memberikan perlindungan kepada Agong kita, iaitu bahawa bukan dia bertanggungjawab sendirian untuk mengisytihar darurat, tetapi sebenarnya telah pun dinasihatkan oleh majlis. Tuan Yang Betul, saya tidak ada masa. Ya. Terima kasih pada Rengas menyokong pindaan rang undang MKN ini. Terima kasih, Abraham Padang Rengas.